Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara kaum muslimin, diminta saudara berhenti daripada berkata-kata suatu khatib sedang baca khutbah menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa berkata-kata suatu khatib sedang baca khutbah, walau berkata diam kepada sahabatnya sekalipun, maka luputlah pahala jemaatnya. Oleh itu, hendaklah kita diam, dengar pernyataan, semoga kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pada al-amr, yakni orang berkuasa daripada kalangan kamu. Jika kamu berbantah-bantah, berselisihan bertukar, maka hendaklah kamu membalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, demikian lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk jangan meremehkan hutang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya ajaran Islam amat menggalakkan umatnya untuk bersaling membantu sesama saudara Muslim, kerana sikap suka membantu akan dapat mengukuhkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Antara bentuk bantuan dan pertolongan ialah seperti memberi bantuan pinjaman hutang kepada mereka yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang ditempuh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa pembayarannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut ajaran Islam, hukum hutang adalah harus bagi mereka yang memerlukan. Namun apa yang berlaku pada hari ini, ada di dalam kalangan masyarakat yang sangat gairah untuk berhutang bagi mendapatkan perkara yang mereka hajati sehingga melampaui kemampuan mereka. Tidak dinafikan berhutang telah diharuskan, namun kalau Islam sesekali tidak menggalakkan seorang itu berhutang ikut kehendak hawa nafsu, seperti berhutang untuk membaru mewah-mewah, bermegah megah, dan berhutang tanpa keperluan serta asas yang pokok. Akhirnya mereka yang berhutang ini tidak dapat melunaskan hutang dan mereka akan cuba mengelak daripada membayar hutang-hutang tersebut. Apabila perkara ini berlaku, ramai pemilik-pemilik hutang ia akan ternyata akibat sikap berhutang yang tidak bertanggungjawab ini. Para pemilik hutang tidak dapat menuntut kembali hak-haknya walaupun telah berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan kembali hutang tersebut. Sungguhnya bagi mereka yang mampu membayar hutang tetapi enggan membayar hutang tersebut, maka hukumnya adalah haram dan berdosa kerana telah melakukan kesaliman dan kepada manusia.
Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud menangguh hutang padahal mampu bayarnya adalah satu kezaliman. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlu sentiasa berhati-hati dalam soal hutang. Kerana hutang adalah akad atau janji yang wajib dipenuhi. Jangan sampai menjadi satu ketagihan dan kebiasaan dalam hidup sehingga memberi bebanan kepada kehidupan kita dan orang lain yang akhirnya akan menghalang kita untuk memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pada hari pembalasan nanti semua perbuatan kita selama hidup di dunia akan diperhitungkan. Semua hak akan dicukupkan kepada pemiliknya dan salah satu hak tersebut ialah hutang dan pinjaman. Manakala hutang berkait dengan hak manusia, maka hutang tidak dapat ditebus dengan taubat dan istighfar sahaja. Akan tetapi hutang dapat dijelaskan dan dilunaskan sesuai dengan hutang. Selagi hutang tersebut belum dibayar, maka hutang itu akan terus mengikat seseorang hingga selepas dia mati. Dia juga tidak akan terlepas dari ikatan ini hingga hutang itu dilunaskan. Oleh itu, wajib seorang yang berhutang untuk menaikkan pembayaran dan menjelaskan segala hutang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya hingga dibayarkan hutang itu baginya. Sidang jemaat yang patut Allah sekalian, sungguhnya Islam sangat menghormati hak milik seorang. Tiada siapa yang boleh mengambil hak milik orang lain tanpa keizinan dan kerelaan daripada pemiliknya. Oleh itu, Rasulullah SAW menggesa pada umatnya agar sentiasa melangsaikan hutang ketika hidup di dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana kemiskinan di dunia lebih ringan berbanding kemiskinan di akhirat. Kerana siapa yang tidak melangsaikan hutang-hutang di dunia, maka pemilik hak itu akan datang untuk menuntutnya di akhirat. Pada hari itu mereka tidak meminta pembayaran dengan wang, akan tetapi mereka menuntut semua pahala yang dimiliki orang yang berhutang tersebut. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tahukah kalian siapakah sebenarnya orang yang muflis? Para sahabat menjawab, orang yang muflis menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan harta. Bagi dia bersabda, seorang muflis di kalangan umatku ialah seorang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan zakat. Namun pada masa yang sama dia juga membawa dosa-dosa mencela orang, memfitnah orang, mengambil harta orang, membunuh orang dan memukul orang. Penyesalan pada hari itu adalah dengan mengambil amal kebajikannya lalu diberi kepada orang yang dizaliminya. Andainya amal kebajikan yang dibawanya belum cukup, akan diambil dosa-dosa bangsa yang dizaliminya lalu dibebankan di atas kepalanya, kemudian dicampakkan di dalam neraka. Sidang jemaat yang Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, Imam ingin menyeru jemaah sekalian agar menghindarkan diri daripada mati dan membawa hutang. Jika mampu membayarnya di dunia, maka janganlah ditunda-tundakan. Seandainya tidak mampu membayar keseluruhan hutang itu, bayarlah sedikit demi sedikit. Jika tidak berkesempatan juga, tidaklah menulis wasiat agar waris dapat membayarkan hutang itu bagi pihaknya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang muflis di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Bermaksud, sungguhnya Tuhan lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, yang menurut undang-undang peraturannya, dan Dia juga yang menerbitkannya menurut yang demikian. Sungguhnya Dia amat mendalam pengetahuannya dan Dia amat melihat akan hamba-hambanya. Barakallahu lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر أو أذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai Allah, ingatlah bahwa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat juga sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 26. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sungguh Allah dan malaikat berselawat memberi salam serta kehormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sebenarnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerangi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang mendekatkan Allah ke Maha Suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya pada bapa saudara kiram kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, sejumlah baginda Sayyidina Abbas, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Pada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang keluarga mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan segala kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, biarkanlah akidah kami ini yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, jaga, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keluarga kami, warga kami dan Islam seluruhnya pada apa jua pada dan bencana, wabak dan penyakit segala berbahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, nyatakan kemuliaan dan kesejahteraan pada mereka yang melihat dan menafkahkan hatinya ke jalan-Mu seperti pembayar zakat, wakaf dan sumpahnya. Ya Allah, punyakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan keturunan Islam, mengajarani khasnya kepada Abdullah Syari Atik As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Intan Bagini dan Jajan Ta'ujur Darul Ta'udhim. Wadadlah dari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor, Perteguh Ismail bin Sultan Ibrahim Turkmah Johor, dan Cikwan Besar Halidah binti Mustamam, Halidah Islam binti Mustamam,
walaupun betul-betul ada putrinya, kerabat-kerabat kita dan banyak sekalian. Allah menjadi Islam wal muslimin, wa hudul kepada wal muqtani sa'iyati wal musyrikin, wa kulla man huwa in. Allah baikmu wal muslimin, wa qidayna 'alal madinin, wa assin khalasal masjudin, wa ja'alna hadal balada aminna mutma'inna rahiyya wa sa'iru biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم اكرمنا وذرياتنا ورسلنا وقرآن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.